kita ingat bila kita tak zina, kita ahli syurga. Bila kita tak minum arak, kita rasa kita ahli syurga. Bila kita tak main judi, kita tak mencuri, mana kita ni hebat, kan? Tapi sebenarnya bagi orang yang beragama, maknanya orang amal agama, bagi syaitan, dulu orang perempuan dulu pakai tudung labuh, kan? Tiba-tiba dia main satu peringkat, dia tak mau pakai tudung labuh, dia pakai tudung kecil balik. Itu satu kejayaan bagi syaitan. Dia dah boleh Dia ada kurangkan dah. Itu tindakan pertama. Dia ada tindakan kedua, tindakan ketiga, sampailah satu peringkat, kan? Bagi orang lelaki ni, satu kejayaan besar bagi syaitan apabila orang lelaki tak pergi sembahyang ke masjid, dia main di rumah, pun satu kejayaan besar. Sebab sunnahnya orang lelaki ni sembahyang berjemaah di masjid. Jadi kita ingatkan, aku tak curi, aku tak zina, kan? Tapi sebenarnya kita dah terpedaya dengan syaitan dah. Kita dah terpedaya dengan syaitan dah. Itu satu sebab tu bila kita dah kalah dengan syaitan, habis lah. Sebab tu Nabi kata di akhir zaman umat dia ramai, kan? Tetapi macam buih di lautan, tak ada nilai, tak ada roh, tak boleh nak lawan, tak boleh nak tarik rahmat Allah tu, kan? Itu pun satu kejayaan besar lah sebenarnya. Tapi kita tak sedar benda ni. Jadi kemungkinan juga sebab kita punya tak dilatih macam tu. Sebab di sekolah pun diajar sembahyang berjemaah ni fardu kifayah. Sedangkan dia sunnah besar. Sunnah yang paling besar, sehingga kan Nabi waktu uzur ni, nak cerita kata uzur ni, sampai sahabat angkat pergi masjid, sampai kaki dia heret atas pasir. Bermakna dah tak boleh jalan dah. Nabi tinggal satu contoh yang hebat sangat pada kita. Sampai kata tak boleh nak jalan, dua orang sahabat bawa sampai di atas pasir tu bekas seretan kaki Nabi. Sedih saya bila teringat balik Nabi tunjuk contoh macam tu, kan. Itulah. Jadi maknanya apa nak ceritanya di sini, muslihat syaitan ni halis sungguh. Halis sungguh lah. Allahu Rabbi ya Karim. Bodoh kita sampai daripada duk pergi sembahyang ke masjid sampai dia kita aku sembahyang enggak di rumah, dia kata. Aku malas pergi masjid, depa lambat komat lah macam-macam kan. Betul. Tok imam mai lambat lah. Lepas tu tok imam mai lambat lah. Lepas tu dah lah mai lambat. Lepas tu baca pula panjang-panjang lah. Sebenarnya syaitan halus sangat lah. Allahu Akbar. Padahal kalau kita cakap tak ada masalah bahawa tapi dia take kita tak boleh jadi masalah. Betul. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah kalau kita hidup amal sunnah, kan, keseluruhan hidup kita amal sunnah, insya-Allah lah. Cumanya ulama beritahu pula, makin kita kuat, syaitan hantar hapakat paling besar pula. Gitu lah, sampai mati lah maksudnya. Jadi dalam bab macam ni lah. Dalam bab ni pun macam tu juga. Bab kesihatan kita pun macam tu juga, kan. Kita pakai amal lah. Kita pakai amal. Allah janji madulubah penawar, habdus sauda penawar. Kita amal je sebagai hamba, kita amal, kita harap semua masalah kita akan selesai dan segala hajat kita akan tertunai. Itulah, minta maaf banyaklah. Cumanya kalau macam ni macam sedikit gusar lah kalau bahasa KL lah. Pasal tak dibaca dengan nombor 36. Macam banyak tak dibaca. Kita baca ni kita bimbang juga lah. Bimbang sikit. Tak apapun kena faham yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah. Saya guna mesin untuk nak membuktikan sebelum makan madu apa keadaan dan selepas makan madu apa keadaan. Kita tak mau timbul fitnah kata kita ni ambil peluang dan sebagainya. Kita tak mau timbul fitnah kata kita ni orang kata tunggangan agama. Hang pandai lah, hang pakai kopi apa semua, hang nak berniaga bukan. Bukan. Kita nak ceritanya orang atas saya tu alhamdulillah
Dulu saya mati pucuk, dulu saya kencing manis. Alhamdulillah semua dah normal balik. Nak cacat tu je. Sebab tu setiap pelanggan yang mai, saya bagi tahu nak beli pun tak apa, tak beli pun tak apa. Jangan rasa tertekan, jangan rasa terdesak. Pasal saya tolong doa saja. Saya tolong doa saja. Tu tujuannya. Di samping tu pula, bila makan madu, tiba-tiba jadi satu masalah. Contoh, Ustaz, dulu saya tak ada kencing manis Ustaz. Saya makan madu Ustaz, saya ada kencing manis lah ni Ustaz. Jadi inilah bukti dia. Saya boleh tunjuk, kan saya dah terang dulu, dia punya pankreas ada problem. Jadi bagi orang itu kesan negatif. Tapi bagi saya itu kesan positif. Pasal apa positif? Sebab kita tak tahu yang kita ni ada penyakit. Bila ke madu, dia cungkil, dia zohirkan penyakit tu dan dia akan servis. Sebab janji Allah madu lubak penawak, habis saudak penawak, janji Allah dan Rasul kan. Cuma kadang-kadang orang dia kelam kabut, dia mula nak hentam sunnah kan. Jadi untuk mengelakkan nak hentam sunnah, sebab kalau kita hentam sunnah, kita pertikaikan sunnah, walaupun satu sunnah, maka iman kita dah diragui. Rosaklah iman kita, bahaya kan. Lepas tu saya guna mesin. Macam ni lah. Maknanya selepas makan kita tengok apa berlaku. Berapa lama ni Ustaz? Selepas 21 hari. 21 hari ke, ini 12. 21 hari ke atas lah. Ini 21 hari ke atas kita bercek balik lah. InsyaAllah harap semua masalah akan selesai. Dan hak tersembunyi-sembunyi pun tercungkir dan buang. Itulah. Terima kasih banyak sudi-sudi singgah kedai dalam sibuk. Saya memang tadi bukan Itulah. Kena mai. Ada tu semaki-maki tu mandi dia tu mai. Cumanya apa